Tajuk kita seterusnya ialah integriti dari perspektif Islam, ya. Jadi kerana integriti ini kita kaitkan dengan individu, ya, tentang sikap dia, perwatakan dia, tentang tindak tanduk dia, dan juga integriti juga dikaitkan dengan etika, ya, peraturan dan sebagainya. Maka sekarang ni kita tengok integriti dari perspektif agama pula, khususnya agama Islam, ya. Matlamat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ni, ya, di muka bumi ini adalah untuk beribadah, supaya kita beribadah kepadanya. Di samping kita ini, manusia itu diberikan tanggungjawab, ya, dan juga amanah untuk memakmurkan bumi ini mengikut panduan dan juga acuan yang telah ditetapkan. Dan dalam konteks ini, ya, dalam nas, ya, selain dan dalam konteks agama kita ada Quran dan hadis. Dalam Quran kita ada satu surah, ya, surah Al-Zariyat ayat 56 hingga 58 ada disebutkan sana yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah saja yang memberi rezeki kepada segala makhluknya, dan dialah saja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga. Tuhan yang maha kuat, kukuh kekuasaannya. Kalau dilihat, ya, integriti dari perspektif Islam ini, kita tengok pertama ialah dalam konteks pekerjaan, ya, apa yang kita buat sehari-hari lah, ya. Contohnya seorang individu tu, ya, kalau kita melakukan satu pekerjaan tu, kita perlulah berusaha supaya dia berkat, ya, mendapat keberkatan. Yang kedua, dia mendapat keredaan dari Allah, ya, dan dilakukan ikut tuntutan syarak. Yang kita nakkan sesuatu yang kita buat tu, kalau dia berintegriti, dia perlu kita buat tu mendapat keberkatan dan kita mendapat keredaan Allah, ya. Itu dua syarat utama, ya, kalau suatu pelakon itu berintegriti, ya. Dan dalam konteks ini, pertama kita melakukan sesuatu tu perlu ada niat, ya, niat yang ikhlas untuk mendapatkan keredaan dari Allah. Di samping mengharapkan pujian itu diterima sebagai ibadah dan amal soleh, ya. Kita mesti niat ikhlas, niat yang baik, ya, bukan niat cari kerja ni nak cari makan aja, ya. Kita niat kerja untuk mendapatkan keredaan, supaya kerja kita itu dianggap sebagai ibadah, ya, dan juga amal soleh. Yang keduanya, kita mestilah, ya, berazam dengan semangat dan bekerja bersungguh-sungguh, ya. Maknanya kita kena kerja sebaik mungkin lah, ya. Jangan cincai, jangan lebih kurang aja, ya. Asalkan dapat gaji cukup, itu tak boleh. Dalam Islam kita mesti kerja bersungguh-sungguh. Kemudian satu lagi, integriti dalam Islam ini dikaitkan dengan kebijaksanaan kita, ya, dalam merancang dan juga melaksanakan tindakan supaya tidak berlaku pembaziran, ya. Bukan saja kita kerja dengan betul, tapi juga supaya tidak berlaku pembaziran di sana, ya. Dan seterusnya, kita perlu bersabar, ya, banyak bersabar dalam setiap masa, serta bertawakal, ya, dan berdoa, ya. Sabar, tawakal, doa, tiga ciri yang penting, ya, dalam aspek pekerjaan yang berintegriti, ya, bagi seorang Muslim. Kemudian kalau konteks individu ni, yang berintegriti, kita juga kaitkan dengan apa dipanggil iman dan amal, ya. Iman dan amal merupakan perkara yang beriringan dan tidak terpisah, ya. Apa yang pertama kita mesti ada iman, yang kedua kita mesti mengamalkan, ya, apa yang kita iman kita tadi. Iman tanpa amal tidak membawa sebarang makna, ya. Iman tanpa amal tidak membawa sebarang makna. Orang yang beriman tapi tidak beramal, ya, juga tidak boleh, ya, tidak betul. Kemudian ketiadaan amal akan menghilangkan nilai dan daya dorongan iman, ya. Kerana apa yang perlu, kalau ada keimanan, ya, kita perlu amalkan, dan ini akan menambah nilai, ya, ataupun menunjukkan, ya, nilai keimanan kita. Kemudian akhlak yang baik menerbitkan perbuatan yang baik, ya. Akhlak yang baik akan menerbitkan perbuatan baik, ya. Kalau akhlak yang tidak baik itu akhirnya akan menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang tidak mendatangkan kebaikan sama kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Iman, amal dan akhlak seharusnya menjadi amalan para pemimpin, ya. Dalam konteks integriti individu tadi, ya, kalau konteks pemimpin, konteks anggota lembaga koperasi, ya, konteks anggota lembaga pengarah syarikat,
Ya, iman, amal dan akhlak seharusnya menjadi amalan. Dia perlu ada iman dalam diri dia. Ya, dia perlu beramal ya dengan betul, dan dia perlu ada akhlak di sana. Ya, akhlak ni yang penting sekali pada saya. Kerana ya, setakat iman saja, amal saja, tapi akhlaknya tidak betul, itu tidak akan mencetuskan ya pemimpin yang berintegriti. Dalam konteks Islam juga ya, integriti dikaitkan dengan pekerjaan untuk mendapat keberkatan dan keredaan. Kita tengok ya, nas ya, di sini hadis ya, dalam Rasulullah ya pernah bersabda yang bermaksud Allah mencintai ya, apabila tugas diamanahkan pada seorang, maka dilaksanakan tugas tersebut dengan sebaik yang mungkin. Maknanya kita macam sebut tadilah ya, seorang yang berintegriti mestilah ya, bertekad dalam diri dia. Maknanya kalau dia dapat tugas, dapat jawatan, dapat kerja, dia mestilah menjalankan dengan sebaik mungkin. Dengan sekadar ya, sekadar buat aja. Ni orang suruh aku buat macam ni, aku buat jelah. Ya, soal betul tak betul ya, cantik, lengkap tak lengkap tu cerita lain. Itu tak boleh. Kita mestilah cari yang terbaik, yang berkualiti. Ya, dan juga yang mengikut kehendak pelanggan kita. Kemudian saya suka menyentuh ya satu kisah pada kerajaan Islam, kegemilangan Islam ya, suatu masa dahulu. Ini dikaitkan dengan kerajaan Bani Umayyah ya, yang pada masa itu terdapat seorang khalifah yang terkenal, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah khalifah yang ke-6 ya, kerajaan Bani Umayyah. Dan ada satu cerita di sana di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan mempunyai 2 batang lilin di rumahnya ya. Ini menariknya, di mana sebatang lilin diperuntukkan oleh Baitul Mal ya. Manakala sebatang lilin lagi yang dibelinya sendiri. Satu Baitul Mal punya, satu dia punya sendiri, saya pribadi. Jika Khalifah Umar ni dikejutkan pada waktu malam atau urusan rakyat, malam-malam ni khalifah ya. Kalau sekarang ni mungkin kalau negeri menteri besar ya, mungkin ya. Kalau konteks negara mungkin presiden ya, Perdana Menteri. Jadi dalam masa tu dipanggil khalifah lah ya. Jadi dia kata kalau ada orang datang, rakyat datang pada belah malam, maka beliau akan menyalakan lilin Baitul Mal. Kalau ini urusan rasmi ya, urusan rakyat rasmi, dia nyalakan lilin Baitul Mal tadi. Sebaliknya ya, jika dikejutkan oleh kawan-kawan atau ahli keluarganya ya, ini personal lah, untuk membincangkan hal peribadi, beliau akan menggunakan lilin yang dibeli dengan gunakan wangnya sendiri. Maknanya kalau ini aku datang ni urusan apa? Urusan personal lah, adik-beradik ya. Urusan kawan-kawan, bukan urusan rasmi, makna dia akan nyalakan lilin yang dia beli sendiri. Ini satu perkara yang menarik tuan-tuan ya, yang telah berlaku dalam kerajaan Bani Umayyah ya, iaitu khalifah yang ke-6, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sini saya rasa yang itu perlu lihat ialah di mana berlakunya keselarasan tadi itu ya, antara kepentingan diri dan juga kepentingan kerajaan diasingkan ya, kepentingan diri dengan kepentingan ramai, personal interest versus common interest. Jelas pada Khalifah Umar Abdul Aziz ini. Maknanya apa yang dia buat itu, kalau ya, tidak berlaku pencanggahan ya, antara kepentingan diri dia dengan kepentingan rakyat. Diri, kepentingan sendiri pakai lilin ini, kepentingan rakyat pakai lilin ini, tidak bercanggah ya, tidak berlaku penyelewengan di mana-mana di sana.